So, korang ingat tak somewhere dekat tahun 2021 Suzuki dia ada release 3 model motor tau, okey. 2 daripada model motor tu banyak orang sebut, okey, ni V-Strom, orang sedia maklum. Ni GSX 750, motor yang ganas tapi nampak biasa tapi ganas. Tapi satu motor lagi yang orang senyap je, orang tak cakap pun. Suzuki pun asyik lupa je nak mention motor apa. Okey, tapi hari ni aku ada motor tu. Motor apakah tu? Jom. Ni lah Suzuki SV650. Motor ni lain sikit daripada V-Strom. Enjin sama tapi semua benda lain. Banyak orang ingat motor yang handsome ni korang kena cari motor yang ada fairing, yang macam CBR, RR tu, ataupun motor naked yang seating position macam Sugumi, ganas macam tu kan. Tapi banyak orang tak tahu realiti sebenar bahawa awet-awet kat luar sana dia nampak motor macam ni lah yang lebih macho. Aku cakap benda betul lah, aku tak tipu. Okay, korang tanyalah motor mana, motor macam ni yang menyebabkan rider yang duduk atas tu nampak handsome. Apa yang menarik pasal motor SV650 ni? Motor SV650 ni harga dia antara yang paling murah dalam kategori 3 kategori middleweight yang Suzuki release hari tu. Kalau V-Strom kedua murah 37,900, yang ni 37,200 tak silap aku. Okay, so apa yang special sangat motor ni? Apa kata aku tunjuk satu persatu. Alright, jom. Apakah beza dia? Apakah persamaan dia? Persamaan dia engine je, yang lain semua berbeza. Frame dia berbeza, rupa pun obviously berbeza. Yang sama engine dia, even sound note dia pun berbeza. Sekejap aku buka belanja dulu. Sound dia jauh lebih bagus daripada V-Strom lah. Dia lagi bersih dan lagi syahdu. Lagi dia punya bass tu lagi kuat. Notes dia tu, frekuensi yang notes yang merdu tu lagi jelas. Alright, so motor ni basically obviously V-twin. Dia menghasilkan dalam 72 horsepower dan 64 Nm of torque. Okay, berbanding dengan V-Strom kurang sikit, 68 horsepower, tapi Nm of torque dia lebih kurang lah, dalam 61 macam tu. Okay, and motor ni tayar depan dia 120mm. Dia datang dengan 2 piston, 290mm brake disc, dan dia duduk dengan telescopic fork. Antara benda yang aku kurang minat sikit lah dalam SV650. Untuk tayar belakang pula kita ada 160mm, 240mm single piston brake disc. Lepas tu dia punya wheelbase pula 1445, which kurang sikit je daripada V-Strom, which 1500. Panjang jugalah berbanding dengan motor race bike apa semua, sebab engine V-twin kan. Tapi kira normal lah untuk dimension macam tu. Okay, aku dalam 160cm tinggi aku. Okay, motor ni 785mm. So bagi orang yang rendah jangan bimbang lah untuk naik motor ni. Dia antara kategori yang rendah lah. Okay, kalau aku naik tak ada masalah, tak ada nak cerita apa. Flat footed, bengkok dan sangat selesa lah. Kalau duduk atas traffic light ataupun jalan yang tak rata, yang sengit ke apa ke, kaki korang ni boleh support dengan bagus lah motor ni. Lepas tu motor ni berat dia dalam 200 kilo, which standard lah untuk V-twin dan naked yang middleweight punya, kira okey lah. Tangki yang dia hold ada 14 liter minyak yang boleh dia hold. Okay, walaupun agak kecil tapi aku rasa tak ada beza sangat pun, sebab V-twin yang Suzuki buat ni basically V-twin daripada 1990 tau. Dia keep develop, improve, dan akhirnya aku rasa antara kategori yang minyak jimat lah. Okay, minyak jimat dan power Suzuki ni. Okay, so mungkin orang akan suka motor ni sebab dia punya rupa dia, tapi aku rasa orang lebih sayang motor ni sebab dia punya dia basic je. Okay, dia raw, dia ada engine, ada motor. Okay, ada engine, ada design, dan selebihnya apa yang korang nak tambah pasal motor ni korang boleh buat. So spek dia nampak cantik. Okay, nampak power dia nampak cukup. Apa kata kita test ride dulu? Alright, jom. Merdunya. Kalau korang biasa naik 4 cylinder lah, korang selalu ride dengan 4 cylinder apa semua, akan sampai satu tahap korang akan rasa 4 cylinder ni boring tau.
So biasa rider-rider yang 4 cylinder, kalau dia beli motor yang baru, motor yang kedua, dia takkan cari 4 cylindernya. Dia akan cari something yang macam V-twin, parallel twin, 90 degree crank, apakah benda cross plate, something yang lain daripada karakter 4 cylinder tu, 4 dapur. Aku expect biasa-biasa je, tapi motor ni dia bagi lebih tau. Okay, first impression aku, bila aku ride atas motor ni, aku duduk je, aku expect dia lebar tau, macam motor Z 800, Z 700, MT7. Dia ada stance dia tau, dia macam duduk macam tu, macam macam nak makan orang. Tapi SV ni tak tau, dia rasa lebih narrow, rasa lebih sopan, rasa macam tak nak cari masalah, nak santai. Ergonomic sitting position dia just nice lah. Dia sporty, dia ada lean forward sikit depan ke depan. Dia cukup selesa tau. Dia lean forward just nice untuk korang accelerate, supaya weight korang tu tak terkebelakang. Korang tahu lah kalau kenapa motor sport bike dia tunduk depan. Dia bukan suka-suka lah. Lepas tu angle handlebar ni kan, dia macam sedap nak tolak handle lah. Dia macam just nice. Dia tolak korang punya wrist. Ada control yang banyak. Lepas tu seat height dia okay, visibility dia okay, duduk atas kereta. So macam just nice lah. Kalau nak ride, nak menyelit pun sedap, and nak corner pun sedap, enjoyable lah. And aku rasa kalau siapa beli motor ni untuk buat pergi kerja, aku rasa lebih bahagia lah hidup dia. Pernah tak korang enjoy ride pergi kerja? Jarang lah. Tapi selalunya orang akan enjoy ride pergi cuti tau. Tapi kalau korang naik atas motor ni, korang akan enjoy ride pergi kerja. Lepas tu dengan the power of V-twin Suzuki kan, lain tau. Dia tak sama macam biasa. Dia lebih kepada rasa muscle bike tau. Dia punya power tu down low, torque dia kuat gila. The way dia deliver power V-twin Suzuki ni, aku cerita lah, the way aku experience benda ni, cara dia deliver power tu, bila korang buka throttle tu, dia keluar power dia bak macam tu nak ambil kau. Pandai-pandai lah korang. So ni menyebabkan aku tak berapa setuju lah dengan reviewer lain ataupun marketing yang claim motor SV 650 ataupun apa-apalah V-twin yang melibatkan V-twin Suzuki adalah beginner friendly. Tak, korang nampak tu kenapa? Gila tak gila power dia. Lepas tu yang kedua, aku notice lah, berbanding dengan 650 yang lain ataupun berbanding dengan motor-motor lain, ialah dia punya exhaust note je. Exhaust note dia merdu gila. Serius Syahdu. Okay, dan aku berhenti bercakap untuk korang dengar. Lebuh raya sudah bermula. Depan tu ada corner. So merdu gila lah. Dia punya notes dia kalau berbanding dengan V-Storm tu kan, V-Storm tu sound dia macam lebih kering sikit, tapi ni dia lebih dalam dan lebih bersih tau bunyi dia. Okay, aku berhenti sekejap Dia tak ada noise macam mechanical noise yang ganggu-ganggu, bunyi pelik sikit tu. Oh yeah. Nak layan corner dengan motor ni seronok juga lah. Dia ada power, dia ada riding position dia. Tapi untuk agresif, yang betul-betul agresif riding, aku rasa motor ni tak berapa sesuai lah. Dia perlu banyak upgrade sikit lah. Especially suspension dia. Suspension dia dia lebih kepada selesa tau. Lepas tu telescopic fork ni, yang annoyingnya bila korang hard braking dan korang corner time brake tu, korang akan rasa fork tu dia twist sikit tau. Dia macam buat rasa macam bike ni macam lembik tau. Daripada 1990-an lagi, SV 650 ni memang terkenal sebab motor dia highly modifiable lah. Aku tak tahulah benda tu betul ke tak dalam bahasa Inggeris. Orang suka motor ni boleh tukar banyak parts. Dia share banyak parts dengan bike lain tau. Okay, contohnya kalau nak upgrade suspension depan, boleh pump letak yang GSX punya suspension. Lepas tu yang belakang punya macam-macam lah. Lepas tu in term of cosmetic pun dah banyak dah. Korang boleh hot swap. Sebab bike ni dia simple tau. Dia ada engine, ada frame, dan yang lain korang pandai-pandai lah. Okay, kalau bike lain dia ada elektronik, tak boleh nak hot swap macam kereta modern macam BMW, Volkswagen, unless korang tahu sedikit programming, coding apa semua. Leceh. Tak nak. So bike ni nak cari zaman sekarang, bike yang simple macam ni sebenarnya bagi aku susah lah. And sebab ni bike
basic ni lah yang menyebabkan orang ingat bike ni beginner tau, beginner friendly. Kalau macam dekat overseas kan, apa yang terjadi dekat bike ni ialah orang ingat bike ni biasa-biasa, yang untuk noob punya tau. Bila korang tengok rupa dia kan, macam motor yang power dia yang lebih kepada rupa lah, yang tak ada power. So orang suka test motor ni, try nak test power motor ni. So bila korang berhenti kat traffic light, akan ada lah orang akan rem sebelah kau. Ajak nak race kan. Disebabkan dia tak tahu spek bike ni. Suzuki kan low profile sikit kan. Sekali kena tu memang menyesal lah. Aku bawa balik bike ni kan, memang pernah kena tau. Ada rider Yoseng, apa ni, Nazablade. Nazablade, kalau kat Malaysia ni nama Nazablade, kalau kat luar Yoseng, daripada Korea kan. Dia ingat bike ni biasa tau. Dia pun cocok-cocok lah aku. Yelah, sebab bike ni dia tak ada angle tajam tau. Semua tumpul, semua bulat. Jadi orang tak rasa takut tau. Lepas tu rider Nazablade ni mentang-mentang dia sport bike tau. Dia cocok-cocok aku. Rem daripada belakang. Aku tahulah dia nak test aku. Kali aku buka throttle, tak sampai dia. Aku suspect dia cuba kejar aku sampai nak accident tau. So bila berhenti kat traffic light tu, aku nampak dia slow je. Tapi apa-apa pun, kalau korang rasa korang tak boleh nak follow somebody, korang ride within limit korang lah. Tak ada malu punya. Korang power, skill korang power ke skill korang lopek ke, tak ada beza pun kalau korang mati. Dekat atas jalan raya ni, yang pertama safety, yang kedua atas jalan raya ni kita pengguna, kita kongsi sama-sama dengan rider lain, driver lain. So yang kedua ni lebih kepada toleransi lah. Aku dah jadi macam orang tua pula nak macam bagi wasiat. Tapi itulah warning, sebab ni culture toxic dalam motosikal tau. Always nak membezakan rider pro dengan rider beginner. Ni sebab aku exist tau. Ni sebab Roketer Selangor hidup dan masih hidup dalam channel Angia ni. Aku nak cuba besarkan lagi komuniti rider kat Malaysia ni, okay? And korang perasan sekarang pun dah start trend motor besar. Motor lebih laku daripada kereta kan, ataupun dah start lebih laku daripada kereta. Korang pun dah start notice lah. So benda ni yang sangat buat aku happy tau. Rider-rider baru, community rider yang makin membesar. Korang naik kereta, korang naik seorang-seorang lah. Tapi korang naik bike, korang naik sekali. Okay, ni lah idaman aku nak buat community ni jadi lebih wonderful dan nice. Best between. So far bagi aku motor ni, walaupun honestly aku tak minat sangat dengan cafe racer, naked bike ni yang tak ada fairing ni, tapi dia surprisingly best tau. Motor ni dia seronok, korang boleh layan corner, sound dia best. Lepas tu korang boleh configure ikut korang punya taste. So aku rasa best lah motor ni kalau siapa ada. Aku pun walaupun tak suka sekarang ni, aku dah start minat. Okay, cuma sedikit drawback lah bagi aku pasal motor ni ialah, okay, kalau aku cerita pasal benda yang aku suka saja, kira tak fair lah kan. Bukan review yang jujur lah, kira macam penjilat kaki lah. Tapi ni kalau aku nak beli motor ni, apa benda yang aku kurang minat ialah yang pertama, V-twin lah. Actually V-twin ni korang akan jadi pening tak? Aku suka V-twin, tapi kenapa aku tak suka pula? Sebab V-twin ni dia punya cara korang nak handle V-twin tak sama macam motor biasa tau. Okay, walaupun dalam spec sheet dia ringan, tapi sebenarnya dia punya, aku rasa sebab dia tinggi sikit, so center of gravity dia tinggi sikit, so dia jadi rasa berat bila korang off center. Okay, lepas tu yang benda yang aku paling tak setuju sekali ialah orang cakap motor ni motor beginner friendly. And no, bukan beginner friendly. Okay, sebab apa? V-twin ni super powerful. The way dia deliver power macam 1000cc tau. Dia kasar. Korang lepas throttle je dia pergi macam tu. Lepas tu korang buka throttle sikit, dia nak pergi, dia garang sikit tau. Dia macam tak ada adab. So apa-apa pun majority so far aku sayang lah motor ni. Okay, apa-apa pun aku akan keluarkan score dalam skrin ni, korang boleh tengok. So score ni ada 3 kategori lah. Okay, 3 kategori. Yang pertama commuting, yang kedua untuk suka-suka, untuk siapa nak ride weekend, dan yang ketiga kategori mengikut jalan-jalan dekat Malaysia lah. Sebab jalan kat Malaysia ni dia ada karakter yang lain daripada lain. Okay, so korang boleh tengok video ni. Tapi apa-apa pun jangan lupa
like, share dan subscribe. And lepas ni kita ada motor yang lagi best tau. Aku bagi teaser sikit lah motor apa. Motor lumba daripada Suzuki. Okay, nantikan video review yang next punya version daripada kita orang. Tapi sebelum tu korang boleh tengok Suzuki V-Strom punya comparison untuk compare dengan SV650. Okay, apa-apa pun jangan lupa like, share dan subscribe. Ciao.